آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alright, okay, Alhamdulillah. So, kita cuba cepat sebabnya saya tahu awak ada kelas-kelas yang lain. Okay, so basically kita terus pergi ke bahagian esei. Kertas ni perfect ni sebab dah lama sangat kan. Saya okay kalau awak kata tak jumpa, saya dah foto state 10. So, besok siapa-siapa yang tak ada kertas ni, so basically just ambil lah kertas ni kat Mama Bayu. Now, kita terus dekat bahagian esei. Alright. So, esei soalan 9. Now, esei soalan 9 ni adalah bab 12 koordinasi dan juga gerak balas. Penghantaran impuls muka surat 225. Okay, saya bagi awak awal-awal macam ni. Therefore, nanti kalau you guys nak buat rujukan kan, benda ni senang sikit lah. Now, so kalau you guys tengok dekat sini, dalam tajuk impuls ni, saraf ni, sebenarnya tajuk ni seronok. Ni tajuk favorite Ziad kan. So, kita nak cerita, first of all, kita nak cerita macam ni tau. Dalam tajuk saraf ni sebenarnya jalan cerita dia adalah tajuk dia adalah koordinasi kan. So bila kita kata dia mengenai koordinasi ni sebenarnya kita nak cerita adalah mengenai setiap rangsangan dia mesti menghasilkan gerak balas. So contoh kat sini ini adalah rangsangan. Ni salah eja lah, typo, rangsang pula. Rangsangan. So rangsangan, right, dia akan menghasilkan, kita panggil dia adalah sebagai gerak balas. Awak tengok kalau gerak balas itu koordinasi ni dia melibatkan dua sistem. Satu adalah sistem endokrin dan satu lagi adalah sistem saraf. Katakanlah, apa beza paling utama sekali? Apakah beza antara sistem saraf dengan sistem endokrin ni dari segi gerak balas dia? Ya. Gerak Kalau balas. saraf Kalau tu dari segi gerak dia balas tu dia punya gerak ni balas bukan dia je hasilkan dia cepat. Yes, kalau saraf ni kita nak bayangkan gerak balasnya adalah cepat. Kalau dia melibatkan sistem saraf, gerak balasnya cepat. Okey, dia punya ni adalah cepat. Kalau endokrin ni, dia adalah dia lawan lah. Endokrin dia perlahan. Tapi apa baiknya endokrin ni walaupun dia perlahan? Gerak balasnya adalah perlahan. Bersifat kekal. Okey, kalau sistem endokrin ni biasanya gerak balas tu dia bersifat kekal. Contoh kalau korang dah tinggi kan. So katakanlah korang dah tinggi, korang tak boleh reverse balik lah jadi budak kecil. So basically kita kata untuk sistem endokrin ni kita kata gerak balasnya perlahan dan juga dia kekal. Kalau saraf dia cepat tapi tak tahan lama. Contoh kalau saya cubit awak, tak adalah rasa cubit tu sampai esok lusa kan. So basically dia punya gerak balas tu dia cepat tapi dia bersifat sementara. Sekejap. Sementara. Saya tak tahu kenapa dekat skrin ni sementara. Dekat skrin perasan tak dia tak gerak dekat skrin awak? Ke saya punya skrin ni? Dia tak gerak. Sekejap Saya cuba out sekejap. Lagi sekali. Dia loading sedikit. Saya cuba admit. Share screen. Continue. Start broadcast. Itu one. You. Okay. Alright. Allahu Akbar. Alright. Okay. Now, so sekarang yang kita nak masuk ni dalam tajuk koordinasi ni, kita spesifik adalah mengenai sistem saraf. Now, bila kita cerita pasal saraf, ini adalah perjalanan saraf tau. So, bilalah kita bercerita mengenai saraf, saraf ni dia melibatkan impuls. Impuls ni dia dibawa oleh neuron. So, kita ada 3 jenis neuron sebenarnya. Okay, neuron yang dekat dengan kita punya reseptor ni, kita panggil neuron apa kalau dekat dengan reseptor kita? Neuron deria. Sini adalah neuron deria. Sini kita kata, sini ada neuron deria. Kalau lah dia dekat dengan efektor kita, kita panggil dia sebagai neuron motor. Kita ada satu lagi neuron. Okey, nama neuron tu adalah neuron perantara. Now, kita nak cerita kenapa saraf ni kadang kita susah sikit nak kalau penyakit saraf ni dia susah nak dapat ubat dia sebab penghantaran impuls, penghantaran maklumat dalam sistem saraf ni dia ada dua cara. Saya cuba aja slow-slow tau. Now, kita tengah cerita adalah mengenai sistem saraf. Sistem saraf ni dia melibatkan impuls. Okey. Impuls ni dia dibawa neuron.
Okey, impuls. Saraf dia melibatkan oleh neuron. So neuron ni dibawa impuls. Now, masalahnya dengan saraf ni, Tuhan jadikan saraf kita ni bukannya directly connected macam ni tau. So dia ada ruang kecil. Masalahnya, kalaulah ruang kecil ni, impuls ni tak boleh lalu kat ruang kecil ni tau. So basically, impuls tu kena tukar dalam bentuk bahan kimia. So sekarang kita nak cerita soalan yang ini, kita nak cerita yang inilah. So kat sini dia kata adalah Raja 91 menunjukkan hujung 2 neuron. Okay, so basically ini dia kata kat sini terangkan fungsi struktur K dan struktur L dalam pemindahan maklumat daripada satu neuron ke neuron yang lain. So basically ini yang saya nak cakap. Mula-mula kalaulah impuls ni dia lalu neuron, okay, sedang kata impuls ni boleh lalu neuron. Okay, now cerita dia kalau kat sini apakah L tu? L tu jawapannya adalah synapse. And then dekat bahagian hujung ni, okay, hujung kita panggil dia adalah sebagai bonggol synapse ni, dia ada banyak orang kata mitokondria. So apakah fungsi mitokondria sebenarnya? Apakah fungsi mitokondria? Untuk menjana tenaga. Okey, tak apa, korang penat kan? Now, so kita nak bayangkan dekat sini, okey, impuls ni bila dia sampai dekat hujung hujung neuron ni kita panggil dia adalah sebagai bonggol sinaps. So bila impuls ni sampai kat hujung ni, impuls ni dia buat apa? Dia akan merangsang vesicle sinaps. So bila vesicle sinaps ni dirangsang, ada neurotransmitter dihasilkan. So kita nak bayangkan maklumat tu kalaulah dia lalu neuron, dia dalam bentuk impuls. Laju sangat. Tapi bila sampai kat ruang kecil ni kan, maklumat yang dalam bentuk impuls elektrik tu akan bertukar menjadi maklumat kimia yang kita panggil dia neurotransmitter. Neurotransmitter tu disimpan dalam mana? Neurotransmitter ni disimpan dalam vesicle. So this one kita panggil dia adalah sebagai vesicle. Okay. Ini kita panggil dia adalah sebagai vesicle synapse. Dalam vesicle synapse, dia ada neurotransmitter. Sebenarnya neurotransmitter ni ada banyak jenis tau nama dia. Okay, so neurotransmitter yang ada dalam vesicle synapse ni, dia akan bergerak sampai ke hujung sinaps. Okay, so macam mana dia boleh bergerak? Disebabkan oleh mitokondrion. So mitokondrion ni yang dapat tolong vesicle synapse tu bergerak sampai ke hujung. Okay, bila sampai kat hujung, neurotransmitter ini dibebaskan. So kalau awak nampak daripada gambar ni kan, yang awak nampak kat sini ni, apa benda ni? Ini sebenarnya neurotransmitter yang terbebas. This one kita panggil adalah sebagai neurotransmitter. So macam mana neurotransmitter ini dapat dibebaskan, dapat bergerak disebabkan oleh mitokondrion. So jawapan dia, soalan dia kat sini adalah terangkan fungsi struktur K dan struktur L dalam pemindahan maklumat dari satu neuron ke neuron yang lain. So namakan dulu. So soalan dia senang je ni. So K adalah mitokondrion. Ni tak ada masalah. So bila awak namakan dia K adalah mitokondrion, so basically awak boleh mention apakah fungsi mitokondrion. Okay, untuk menjana tenaga. So apakah fungsi penjanaan tenaga? So vesicle ni dapat membebaskan neurotransmitter ke dalam L. Okay, so ini sebenarnya diminta 4 markah kan. So basically sebenarnya awak bagi nama je ni kan. Nama ni je awak dah dapat 1 markah. Awak kata untuk menjana tenaga pun dah ada markah. Lepas tu L ni awak namakan dia synapse, dah ada markah. So apakah fungsi synapse ni? Sebenarnya paling senang je fungsi synapse ni kan. Kalau awak rasa susah nak ingat, fungsi synapse ni adalah membenarkan impuls itu dapat dihantar dalam satu hala. Dia nak pastikan impuls tu lalu satu hala. Tapi kita nak bayangkan dia macam ada ruang kecil, impuls tu kena tukar dulu dalam bentuk bahan kimia, and then bila dia masuk ke neuron seterusnya, dia akan jadi impuls balik. Okay, so apakah fungsi synapse kat sini? Membenarkan impuls sehala, and then bila lah neurotransmitter ni, nampak tak? Asalnya kat sini awak nampak dia adalah dalam bentuk impuls. Bila dia sampai dekat hujung ni, maklumat ni adalah dalam bentuk bahan kimia. Okay, bahan kimia ni yang kita panggil dia adalah sebagai neurotransmitter. So, yang terbebas kat sini adalah neurotransmitter. Bila neurotransmitter ni diterima oleh neuron seterusnya, dia akan jadi impuls balik. So, itu yang kita kata apakah fungsi synapse? Memastikan impuls itu dapat mengalir satu hala.
Sampai sini okey tak? Boleh tak sikit-sikit? Dah penat ni. Tapi kita nak Boleh jalan juga. cikgu. Tak dapat semua sikit pun jadilah. Is it okay? Suara saya okey tak? Boleh. Okay. Right. Tak apa tau. Kalau awak rasa tak boleh, saya dah tulis rotan ni cantik-cantik. Yang kali ni saya prepare. Kalau saya prepare, saya beranilah nak bagi recording. Kalau saya tak prepare, saya tak nak bagi recording. Now, so soalan seterusnya, ni saya suka tau. Sebab dalam buku teks awak sikit sangat. Tapi sebenarnya kalau dalam esei dia akan bagi macam tu. Senang kata, awak punya syllabus baru memang macam ni. Dia bagi dalam buku teks sikit. Contoh dalam buku teks dia bagi 5 poin. Tapi tiba-tiba dalam soalan esei dia bagi nak 10 markah. So mana nak cari lagi 5? 5 tu sebenarnya bergantung pada awak punya research. So macam soalan ni, kalau lah awak tengok dalam buku teks awak, buku teks kita adalah 230 tau. Ini adalah muka surat 230. Awak belajar pasal sisa saraf ni, isu kesihatan dia ada banyak tau. Selain Parkinson, Alzheimer, kita ada ALS, kita ada ADHD, kita ada autism tau. Dan juga kita ada satu lagi sklerosis berganda. So penyakit-penyakit ni ada 6 ni kan. 6 tak pernah keluar lagi. So basically yang ni korang pay attention lebih lah. Now, first yang sini kita tengok adalah apakah itu penyakit Alzheimer. Yang ni tak ada dalam buku teks tau. So basically korang jot down lebih sikit. Now, Alzheimer ni biasanya orang confuse dengan nyanyuk. Tapi sebenarnya dia bukan nyanyuk tau. Alright. So kita nak bayangkan kat sini Alzheimer ni sebenarnya adalah disebabkan tiba-tiba kat sini adalah dia punya bahagian otak tu mengecut. Okay, so kat sini macam mana dia punya bahagian otak tu boleh mengecut adalah disebabkan awak tengok kat sini adalah pembentukan protein dalam sekitar otak itu adalah tidak normal. Ya, disebabkan oleh pembentukan protein tidak normal. Sadar. Okay. Dan satu lagi, aras neurotransmitter dia adalah rendah. Neurotransmitter dia ada banyak jenis tau. So dalam kes ni, neurotransmitter apa yang kurang, namanya adalah acetilcolina. So basically sebenarnya ini yang susah sikit sebab nak ubat susah sebab dia punya sebab dia tu adalah terlampau complicated. So Alzheimer ni kalau perasan, dua yang atas ni saya letak dua atas ni kan. Ini sebenarnya adalah punca. Okay. Sekejap, yang ni adalah punca dia. Sekejap. Atas ni saya tulis sini punca. P punca. Kenapalah tulisan saya malam-malam bodoh. Sekejap P atas ni ini adalah punca. Ini adalah punca ataupun sebab lah. Best KS sebab. Causes. Sebab. Lepas tu awak nampak poin terus sendiri. Kalaulah dia sebabkan macam mana Alzheimer tu terjadi disebabkan oleh pembentukan protein yang di dalam sekitar otak dan otak abnormal. Kemudian menyebabkan aras neurotransmitter tu rendah. So maksudnya sebab dia ada dua. Satu aras neurotransmitter rendah ataupun disebabkan pembentukan protein. Okey, di dalam di dalam atau di sekitar otak, di dalam atau di sekitar otak. So apakah kesannya? Yang ini kesan. Saya tulis huruf K, kesan. Kesannya menyebabkan kawasan struktur otak tu mengecut. Maksudnya bahagian mana? Kalau dia bahagian yang untuk dia berfikir tu mengecut, dia tak boleh berfikir. Kalau yang mengecut tu bahagian dia untuk mengingat, dia tak boleh ingat. Sampai at one stage tu sebenarnya dia tak boleh ingat nama dia sendiri. So itu bahayanya Alzheimer lah. So dia nak tengok bekat bahagian otak tu bahagian mana yang mengecut. Kalau dia bahagian mengecut tu untuk bahagian dia menakul atau berfikir, nak decide which one is right and wrong, yang tu dia akan affect. So basically dia tak boleh lah nak bezakan betul dan salah. Dan kat sini kesan dia seterusnya adalah menyebabkan kehilangan upaya menakut dan jadi celaru. So maksudnya kalau dia tak ingat nama, dia confuse lah dia kat mana. So kalaulah esei yang macam ni, soalan isu kesihatan, awak buat dia punya tips adalah bagi dia cause and effect. Kalau bahasa Inggeris bahasa Inggeris panggil cause plus effect. Tapi kalau bahasa Melayu kita kata sebab dan akibat atau kesan. So kalau esei begini, awak just mention dia punya point adalah sebab atau akibat. Okay. Now seterusnya dekat sini, Parkinson. Parkinson ni adalah neuron baharu tidak dapat dihasilkan untuk dihasilkan. Maksudnya ada neuron yang rosak. Tapi neuron yang rosak ni neuron dekat dia punya saraf motor tau. Atau saraf diri dia. Dia tak melibatkan saraf yang ada kat otak. So senang kata kalau saraf dia rosak ataupun mati, saraf baharu tu tidak terhasil. Dan satu lagi, macam mana Parkinson ini boleh terjadi disebabkan dia ada kekurangan neurotransmitter. Tapi neurotransmitter dia bukan acetilcolina. Dalam kes ni,
kekurangan neurotransmitternya kita kenali dia adalah sebagai dopamin. So sebab kepada Parkinson neurotransmitter jenis dopamin ini menjadi kurang. So itu kita panggil dia adalah sebagai dia punya sebab S. Saya tulis ni adalah sebab. So akibat dia, kesan dia menyebabkan impuls saraf tu merentas sinaps tu perlahan. Sebab tu dia akan jadi shaking. Sebab dia shaking adalah disebabkan oleh impuls tu bila dalam sinaps tu dia perlahan. Ni adalah dia punya kesan. Kemudian pergerakan menjadi menggeletar. Yang arteri cerebral ni mengeras, ini adalah sebab. So ingat, kalau kita mengenai pasal isu kesihatan, dia mengenai isu penyakit, cara awak nak goreng tu sebenarnya awak bagi cause and effect. Maksudnya kalau bahasa Melayu panggil sebab dan akibat. Kenapa benda tu jadi? So apa kesannya benda tu jadi? So point dia awak just bagi macam tu. Right, so this one kita dapat berapa markah dia? Kita ada markah dia adalah 6. So basically sini 3 markah. Sini pun 3 markah. Okay, alright. So do you have any question sebelum saya berpindah ke soalan seterusnya? Okay, alright. Okay, cikgu. Now, Ya, dengar tak? Okay. Z? Okay, alright. Now, so sekarang kita nak tengok soalan ni adalah soalan yang paling famous. Senang kata, kalau lah awak nak buat ulang kaji untuk bio kan, awak cuba cari soalan yang dia suruh tanya banding beza. Memang soalan banding beza ni confirm keluar. Cuma tahun lepas dia banding beza antara sistem endokrin dengan sistem saraf. So banding beza antara neuron ni tak keluar lagi. So dekat dalam kes ni dia suruh banding beza antara neuron deria dengan neuron motor. Saya bagi awak satu tips. Jadi selalu saya ajar budak saya. Tapi soalan ni belum pernah, maksudnya kita orang tak ada rezeki lah, tak pernah keluar. So cara dia nak ingat neuron ni, saya suka awak ingat je saya cuba nak kecilkan lagi. Now, awak lukis gambar neuron lidi. Macam ni. Okay. Awak tengok yang macam lidi yang this one ni, ini kalau awak perasan, ini impuls tu lalu. Cuma bezanya, kalaulah sebelum badan sel, kita namakan dia sebagai dendrit. Saya selalu huruf D. Dendrit. Kalau selepas badan sel, namanya adalah akson. Senang kata, dendrit dengan akson ni fungsinya sama tau. Dia bawa impuls. Cuma lokasinya beza. Contoh, kalaulah depan atas saya ni kan. Ini adalah dia punya badan sel. Okay. Katakanlah impuls tu lalu sini. Right. So impuls tu masuk lalu sini. So impuls ni yang masuk lalu sini ni, sebelum sampai badan sel, ini kita panggil dia sebagai dendrit. D. Lepas badan sel, this one kita panggil dia sebagai akson. Alright, so saya ulang lagi sekali. Bayangkan tengah ni adalah badan sel. Tiba-tiba tak ada punya pet pula. Contoh. Tengah ni bayangkan ini adalah badan sel. Impuls tu lalu sini. So impuls yang lalu sebelum badan sel, ini kita namakan sebagai dendrit. Impuls tu lalu selepas badan sel, ini kita panggil dia sebagai akson. Sebab tu laluan impuls is very important. So kalau kat sini awak nampak tak, ini dendrit, ini akson. Yang neuron motor pula, ini pula dia punya dendrit, ini adalah dia punya akson. Daripada gambar ni je pun awak dah boleh tahu banding beza. Pertama, banding beza yang awak boleh bezakan adalah daripada badan sel, maksudnya lokasi badan sel. Kalau neuron deria, untuk neuron deria, badan sel ni ada kat tengah. Okay. Untuk neuron motor, badan selnya ada dekat hujung. Kalau untuk neuron deria, badan selnya ada kat tengah. Okay, itu comparison pertama. Now, comparison kedua, kita boleh cakap pasal panjang dendrit. Mana satu yang panjang, mana satu yang pendek. So, berdasarkan gambar ni, kita nampak antara dendrit neuron deria. Okay, kejap. Okay, antara dendrit neuron deria dengan neuron motor, kita dapat ada satu yang lebih panjang. Neuron deria panjang ke? Dendrit neuron deria panjang ke atau dendrit neuron motor? Yang korang penat kan? So basically kita kata adalah yang ini lebih panjang. Yang ini adalah lebih
pendek. Kalau kita compare kat sini pula, okey, ini akan jadi terbalik. Ini adalah pendek, yang ini adalah panjang. Itu daripada gambar ni awak dah boleh beza dah mana satu. Okey, tapi soalan tu dia tanya banding beza kan. So bila banding beza, you guys kena bagi persamaan dan juga perbezaan. So apakah persamaan antara neuron deria dengan neuron motor? Persamaannya adalah kedua-duanya merupakan sel saraf ataupun sejenis neuron. So asalkan apa neuron, fungsinya sama, iaitu dia bawa impuls saraf. Dan impuls saraf ni dia punya laluan macam mana? Laluannya adalah sehala. Lepas tu persamaan antara neuron deria dengan neuron motor ni, persamaannya dia ada struktur yang sama. Maksudnya neuron deria dengan neuron motor, persamaannya mereka diorang ada dendrit, badan sel dan juga akson. Cuma lokasi atau panjang dendrit, badan sel dengan akson itu tidak sama. Tapi kita kata diorang tetap apa-apa neuron mesti ada 3 struktur ni. Dia ada dendrit, dia ada badan sel, dia ada akson. Cuma ingat, kalau saya nak ingat macam ni. Badan sel tengah. Okay, sebelum badan sel namanya dendrit. Selepas badan sel namanya akson. So D dulu, lepas tu badan sel, lepas tu akson. Fungsi dendrit dengan akson ni tetap sama. Which is dia bawa impuls. Cuma kedudukannya. Sebelum badan sel namanya dendrit. Selepas badan sel, kita panggil dia sebagai akson. Cuma panjang dendrit dengan akson antara neuron ini berbeza. Okay, right. So, tengok apakah perbezaan dia. Yang ini awak ingat, bila keluar soalan perbezaan, macam mana nak dapat markah, this one markah dia banyak tau. Berapa markah dia? Alamak, 10 markah dia 10. So basically banyak. So kalau kita tengok kat sini, persamaan dia saya bagi 4. Okay, so perbezaannya adalah 6. So macam mana nak dapat markah, dia mesti pairing. Maksudnya sini, satu markah. Okay, kejap lambat loading. Okay, lepas tu sini, tik, satu lagi markah. Sini, tik, satu lagi markah. Sini, tik, satu lagi markah. Now, yang saya rasa budak akan rasa pening sikit, susah nak dapat markah yang perkataan ni. Dorsal dan juga ventral. Macam ni. So, ini dalam buku teks tau. So, apakah itu dorsal, apakah itu ventral? Letaknya neuron deria dengan neuron motor ni sebenarnya letaknya adalah dekat kita punya saraf tunjang. Saraf tunjang ni bila kita potong, ini adalah gambar daripada atas tau, saraf tunjang. So, daripada sini awak nampak letaknya, awak tengok dia punya reseptor je, impuls. Kalau impuls ni baru nak masuk sini kan. So, you guys tahu ini adalah, kita panggil dia adalah sebagai neuron deria. Tak best pen warna kuning ni. Sana. Ini adalah neuron deria. Kalau nak bawa keluar sini ni, ini kita panggil dia adalah sebagai neuron motor. So, mana letaknya neuron deria atau badan sel neuron deria? Ini namanya adalah ganglion dorsal. Sabar semua. Now, saraf tunjang daripada atas, awak tengok kalau ada yang bengkak atas ni, namanya adalah ganglion. Kenapa dorsal? Sebab di atas. Ingat tak kalau dalam bio? Kita bayangkan depan ni anterior, belakang posterior, atas dorsal, bawah ventral. Sebab tu nama akar dia ni, kita panggil dia dekat saraf tunjang ni, akar yang atas yang ada bengkak sikit tu namanya adalah ganglion akar dorsal. Lepas tu akar yang dekat bawah tu, saraf tunjang tu dia ada akar kat bawah, sebab letaknya kat bawah, kita panggil dia adalah sebagai akar ventral. Lepas tu saraf tunjang kita ni sebenarnya terdiri daripada 2 jirim. Kalau yang tengah ni, yang lebih padat warnanya atau lebih gelap, this one we call as jirim kelabu. So kalau sini kelabu, yang sini cerah sikit namanya adalah jirim putih. Sebab itu jawapannya di sini adalah, kalau you guys perasan kat sini,
masuk saraf tunjang melalui akar dorsal. Maksudnya neuron diri ni dia maksudnya dia masuk akar dorsal, ganglion. Okay. Kalau yang ini ni letaknya dekat mana? Ini letaknya dekat akar ventral, keluar saraf tunjang. Maksudnya neuron itu keluar daripada saraf tunjang. Kalau neuron diri dia masuk ke dalam akar dorsal. Lepas tu badan selnya. Kalau badan sel bagi panjang ganglion akar dorsal. Ni kalau tak faham tak apa tau. Nanti awak take recording. Yang ni saya berani nak bagi recording. Saya dah prepare ni. Dorsal insyaAllah. Kalau yang ini badan sel ni letak dekat mana? Badan sel ni letak dekat jisim kelabu. So tengok daripada gambar. So this one adalah dia punya badan sel. So badan sel ni letaknya adalah dekat ganglion akar. Yang ini badan sel ni letak kat mana? Badan selnya letak dekat jirim kelabu. Kedudukan badan sel dekat saraf tunjang. Soalan ni kalau keluar ni awak kena banyak goreng sikit lah. Tapi soalan ni saya suka sebab soalan perbandingan ni dia orang tak bagi perbandingan antara 3 jenis saraf ni dalam buku teks. So maksudnya awak kena pandai perhati sendiri berdasarkan gambar rajah yang awak ingat apakah perbezaan antara neuron deria dengan neuron motor. So sebenarnya kalau soalan periksa SPM keluar dia tak semestinya perbandingan itu yang mesti ada dalam buku nota bio. Sebab tahun 2021 dia orang keluarkan soalan perbandingan apakah beza antara salur darah macam limfa, salur limfa dengan salur vena, something macam tu. Dalam buku teks tak ada tau. Dalam buku teks dia hanya compare antara salur darah arteri, vena dan juga kapilari darah. Soalan tak ada. Dalam buku teks kita tak ada pun cakap banding beza antara salur limfa dengan salur darah, sistem peredaran darah. So basically yang ini ni kalau keluar is very nice lah sebab dia tak ada dalam buku teks. Dan dia punya tips ni hanyalah bergantung pada pemerhatian awak. Kalau awak pandai struktur neuron ni, awak lepas lah. Okay, sampai sini okay? Penat tak apa. Alright, Okay. kita teruskan sebab besok tak ada bio tau. Besok kelas tambahan tak ada. Hopefully Jumaat nanti dapatlah kita lepaskan. Kalau tak mahu hari Ahad pun Kang datang sekolah ni Kang. Alright, so seterusnya kita nak masuk tajuk yang paling famous, paling you guys suka. Aish. Tak tahulah tajuk ni lama saya rasa orang jadi tak suka lah. Tajuk tu too much information kan. Nah, tajuk ini adalah bab 15. Okay. Dalam bab 15 ni, ini adalah kita baca dulu kan. Rajah 10.1 menunjukkan sebahagian daripada sistem pembiakan manusia. Alright. So, dia bagi kat sini adalah kelenjar pituitari. So, kelenjar pituitari ni kalaulah dalam buku teks awak nak tengok kelenjar pituitari, ini adalah dalam sistem endokrin. So, kelenjar pituitari muka surat 234. This one, buku teks muka surat 234. Kelenjar pituitari ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Kalau bahagian depan kita panggil sebagai anterior, bahagian belakang kita panggil dia sebagai posterior. So anterior ni dia hasilkan 2 jenis hormon je, ADH dengan oksitosin. Kalau posterior banyak. Dan kalau lah keluar soalan esei, korang tak payah tulis nama penuh. Awak tak payahlah tulis follicle stimulating hormone. Awak tulis FSH sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Kejap, saya tengok skrin ni macam tiba-tiba lambat. Saya dah pergi dekat next page ni kan. Tapi dekat dalam, alhamdulillah. So dekat awak tak keluar. Now, so sekarang soalan dia tanya. Okay. Soalan dia tanya dekat sini adalah. Terangkan peranan hormon X di dalam perkembangan kitab ovari sebelum ovulasi berlaku. So hormon X ni adalah hormon FSH ataupun follicle stimulating hormone. Sekejap saya terleft daripada grup saya sendiri. Kenapa saya left? Sekejap rejoin. Sana. Sekejap. Terref. So dekat sini kita nak cerita adalah mengenai kitar head sebenarnya. Kitar head ni sebenarnya dia berlaku 2 tempat tau. Satu ni dia berlaku nantilah kita cerita kitar head. Kitar head ni sebenarnya kita nak cerita apakah yang berlaku dekat ovari dan apakah yang berlaku dekat
dinding dekat uterus. So dua tempat. So kalau dekat ovari, apakah yang berlaku dekat ovari adalah perkembangan folikel. Perempuan ni kita ada banyak telur tau. Nama telur tu kita panggil dia sebagai usit. Usit ni sebenarnya dikelilingi oleh folikel. Maksudnya perempuan kan ingat tak gamet perempuan namanya adalah ovum. Ovum ni sebenarnya nama lainnya kita panggil dia sebagai usit. Usit ni dia ada lapisan paling luar yang protect usit ni. Namanya adalah folikel. Kalau usit tu nama usit primer, nama folikel itu adalah folikel primer. Kalau lah usit itu usit sekunder, nama folikel atau lapisan yang melapisi folikel, usit sekunder tu, itu kita panggil dia adalah sebagai folikel sekunder. Macam mana daripada folikel primer boleh berkembang menjadi folikel sekunder? Itu adalah disebabkan hormon FSH. Sekejap. Tiba-tiba saya kena masuk dalam grup lain. Sekejap Subhanallah. Cikgu, kalau untuk ovulasi bukan LH je? Ya. Ni kalau soalan ni perkembangan folikel. Kalau LH tu betul, LH tu kalau esoknya bayangkan tiba-tiba kan. Kita tahu kan folikel kan kita kata tadi usit sekunder dalam folikel kan. Kalau folikel yang paling matang kita panggil dia adalah sebagai folikel graft. So, katakanlah besok contohlah kan folikel graft tu, usit sekunder tu nak dibebaskan hari ke-13, katakanlah usit sekunder tu dibebaskan hari ke-14 kan. So, hari ke-13 tu LH tu tinggi. So, katakanlah kalau saya kata ni untuk perkembangan folikel dia melibatkan hormon FSH. Kalau dikata yang merangsang proses ovulasi itu kita kenali sebagai LH. Sebab tu sebenarnya orang boleh tahu bila masa dia nak ovulasi. Sebab dia ada satu kit yang boleh ukur hormon LH tu. So katakanlah kalau dia pakai kit tu kan, dia check pakai urine test juga Dia check kalau LH tu tinggi maksudnya time tu dia subuh. Kalau dia nak cuba dapat anak, dia time subuh yang dia cuba dapat anak masa time LH tu tinggi. So LH tu tinggi maksudnya itu adalah time ovulasi tu dah nak berlaku. Macam tu lah. Sekejap, kenapa saya bencilah macam ni. Inilah dugaan dunia. Tak, maksud saya dah ready. Saya dah ready nak ajar awak. Nak Subhanallah. Ini semua duniawi. Kejap. Tak, saya punya iPad dia tak nak kawan. Tak, sedangkan saya yang ni. Kejap. Pahala, subhanallah. Tak memang macam ni ke? Bismillahirrahmanirrahim. Saya try lagi sekali. Sekejap. Tolonglah. Sekejap, saya try lain pula Takkanlah nak give up kan. Saya cuba share. Tak tahu kenapa dia tak nak kawan Sabar semua, ini semua duniawi. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekejap. Tolonglah. Saya punyalah ready tak. Awak punya kertas ni, saya buat nota tu daripada pagi tadi. Satu hari, make sure saya lengkapkan all the module. So nanti kalau awak nak check jawapan tu kan, awak senang. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan benda luar kawal. Sekejap. Kita masih boleh lagi plan B. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba share. Saya cuba share pakai saya punya laptop sahaja. Tak apa. Kita jangan give up. Kita teruskan sekejap. Tahu kenapa dia tak nak kawan ni? Sampai hati iPad banyak-banyak hari malam ni dia buat hal. Ke sebab lain? Ya, la ilaha illallah. Saya rasa pasal lain lah. Ni nak marah Unify ni puncak alam. Bayar mahal kot. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Ini pun tak nak masuk. Sekejap Allah, sekejap. Subhanallah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bijaknya Madiana. Sekejap. Sekejap. Sabar semua, sabar. Connection saya tak bagus kot. Sekejap. Saya cuba tukar saya punya connection. Sekejap saya tak nak buang masa awak sebab saya tahu awak ada kelas lain. Sekejap saya tukar pakai wifi saja. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Tak boleh lah. Sekejap, saya tengah nak loading something ni. Okay, kalau dia tak boleh, tak apa. Saya terus bercakap je. Korang ada kertas tu kat korang kan? Kalau tak ada, kejap. Yang ni pula lambat. So basically kita nak cakap macam ni tau. Terangkan peranan hormon X dalam perkembangan kita ovari sebelum ovulasi berlaku. Terangkan peranan hormon X. Okay. Alright, saya faham kenapa Salman tanya saya ni. So dalam kes ni, hormon X ni, hormon X ni yang sesuai sebenarnya adalah FSH. Kenapa LH itu tidak sesuai? LH itu adalah untuk merangsang ovulasi. Tapi sekarang dia kata apakah perkembangan yang berlaku dalam ovari. Dalam gambar tu yang kita nampak sebenarnya kita nampak adalah folikel tu. Daripada telur tu ataupun kita kata folikel tu kecil kan, dia jadi folikel itu besar. So kita kata hormon yang sesuai adalah FSH. So jawapan dia kat sini adalah hormon tu namanya FSH. So apakah perangsang FSH? Apakah peranan FSH untuk merangsang perkembangan folikel? Dan folikel ni sebenarnya dia bukan sebarang folikel tau. Folikel ni makin besar folikel, makin banyak hormon yang dihasilkan. Siapa tahu apakah nama hormon yang dihasilkan oleh folikel? Estrogen. Korang tahu tak? Yes, nama hormon itu adalah estrogen. So senang kata kalau folikel kecil, estrogen sikit. Kalau folikel banyak, estrogen dia adalah banyak. So sebab tu kalau you guys perasan masuk period, perempuan yang datang, kita kira perempuan tu period adalah daripada hari pertama. Hari pertama tu kita kira dia sebagai period. Masa tu kan masa hari pertama darah tu keluar, sebenarnya pada masa sama dekat ovari perempuan ni kan ada folikel yang tengah berkembang. So bila folikel itu berkembang, folikel itu makin lama makin besar. Makin banyak folikel, makin banyaklah hormon estrogen tu. Dan hormon estrogen itulah yang membaiki lapisan di uterus. Maksudnya lepas period kan luka kan kat uterus tu kan. So dia luluh. So untuk menggantikan tisu-tisu yang luka tu, so itu fungsi estrogen. So estrogen ni fungsinya adalah untuk membaiki dinding uterus selepas kita haid. Dan saya nak tambah sikit tau. Apakah yang bestnya mengenai estrogen? Estrogen ni sebenarnya untuk perempuan dia boleh mengurangkan risiko serangan jantung. Sebab tu korang kan jarang dengar perempuan kena serangan jantung, sakit jantung. Tapi korang dengar perempuan kena sakit jantung bila umur dia selepas dia menopause dia baru kena sakit jantung. So untuk perempuan antara faktor-faktor dia macam mana kita ni perempuan kurang kena sakit jantung adalah disebabkan kita ada hormon estrogen. Yang ni pun saya baru tahu. Hari tu saya ada pernah dengar lah doktor ada cakap kan. So perempuan kita very lucky sebab kita ada hormon estrogen tu lah. Lelaki dia senang kena serangan jantung adalah bukan senang. Risikonya tinggi kita tak ada hormon estrogen. Tapi lelaki korang tak nak hormon estrogen. Right, sekejap saya cuba disebabkan memanglah tak ada harapan. Saya cuba cara lain. Tak apa, kita jangan give up. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Tak dapat berjalan, kita merangkak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Minus, come on. Sikit je lagi. Saya tahu pukul 9 saya nak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Korang nampak tak? Saya tak boleh nampak apa-apa ni. Boleh tak nampak saya punya skrin? Nampak. Tak nampak? Okey. Tak nampak lagi. Okey. Nampak lah cikgu. Nampak cikgu, nampak. Cikgu. Nampak? Nampak? Ada. Nampak tak? Nampak. Yeah, Alhamdulillah. Sekejap Apa saya buat ni ya? Sekejap. Ni, nampak tak? Nampak kan practice make perfect kan? Ada, nampak. Okay. Saya nak masuk dekat bahagian yang ini. So saya cuba besarkan sikit. Subhanallah, tiba-tiba malam ni saya nak besarkan. Dia tak nak besar-besar. Sekejap. Okay, right. Now, so sekarang kita nak tengok kat sini adalah kehamilan. Okay, soalan dia dekat sini. Okay. Dalam sesetengah kehamilan, suatu kecederaan berlaku pada tiub falopia menyebabkan pembentukan tisu parut seperti yang ditunjukkan dalam rajah
10.1. Terangkan bagaimana kehadiran parut memberi kesan kepada kehamilan. So, kita kata kalau tiba-tiba lah dia hamil. Senang kata kalau yang ni nanti awak minta saya terang lagi sekali dekat kelas. Sebab saya rasa macam sekarang macam susah sikit. Now, awak bayangkan ini adalah ovari. Ovari dia akan membebaskan ovule. So, bila kan ovari membebaskan usus sekunda. So, bila usus sekunda itu disenyawakan, dengan sperma, dia akan menghasilkan, orang kata dia akan menghasilkan zygote kan. Dan zygote tu nanti dia akan membahagi banyak-banyak, dia akan jadi sekumpulan sel. Sel tu sepatutnya dia akan bergolek sampai kat uterus tau. Tapi sekarang masalahnya tiup falopia tu dia ada scar. So bila dia ada scar, awak tahu tak dia punya ovari tu, ovule tu dia tak dapat bergolek-golek. Bila tak boleh golek, penempelan tu tak menempel, senang kata sel tu atau embrio itu dia tidak menempel yang tempat sepatutnya, uterus. Sekarang dia menempel dekat tiup falopia. So bila dia menempel dekat tiup falopia, kita kata kehamilan itu kita panggil dia sebagai kehamilan ektopik. Kalau orang kampung panggil kehamilan ektopik ni kehamilan apa? Pernah dengar tak? Kalau orang kampung panggil kehamilan ektopik ni apa biasanya? Pernah dengar tak orang mengandung luar rahim? Kalau dia mengandung luar rahim tu dia bukannya luar kat mana-mana tau. Dia punya embrio tu kan dia menempel dekat tiup falopia. So sebenarnya bahaya tau. So bila kehamilan ektopik ini berlaku, dia akan menyebabkan nanti baby tu tak boleh besar. Embrio itu tak boleh besar. So on certain cases yang sangat teruk, tiup falopia tu terpaksa kena potong, kena buang untuk selamatkan ibu. So kalau kat sini kita kata tiup falopia tu ada scar, dia menyebabkan embrio itu tidak dapat bergolek. Bila dia tak dapat bergolek, dia akan melekat dekat tiup falopia. Bila dia melekat dekat tiup falopia, kita kata kehamilan ektopik itu berlaku. So apa kesannya ada tisu ada parut, dia tak ada silia. Silia tu yang menyebabkan dia boleh tolak-tolak. Maksudnya kalau ada embrio atas ni kan, so fungsi tiup falopia tu dia akan tolak. Nanti kalau saya ada video cantik saya tunjuk kat awak. Dia macam bola yang besar, golek kan. So macam mana boleh golek sebab dia ada silia. So dekat sini kita kata apa kesannya, dia menyebabkan embrio itu tidak sampai ke uterus. Okay, so sampai sini boleh faham tak? Is it okay? Sian awak. Okey cikgu. Saya tak tahu kenapa saya punya apa nak panggil ni? iPad saya merajuk. Tak tahulah kenapa ke nak kena restart Okay, now. Soalan ni susah. Saya rasa IVF ni kan, awak tahu tak nak cari dia punya kebaikan dengan keburukan tu susah. Saya macam, ya Allah. Soalan ni, dia kalau keluar soalan macam ni memang adalah sikit menitik air mata saya lah kan. Nah, so dekat sini soalan dia tanya awak adalah apakah dia punya kebaikan dan juga dia punya keburukan. Saya jumpa kebaikannya ada dua je tau, yang macam logik di akal saya. Okay, kebaikan IVF ni satu, dia membantu pasangan yang susah nak dapat anak lah. So biasanya benda ni sebenarnya dia ambilkan kos yang tinggi tau. Dan biasanya saya nak beritahu awak, untuk pasangan yang mendapatkan rawatan IVF, sebenarnya rawatan IVF ni peratus ni tak sampai 50% pun. Peratus untuk mendapatkan anak melalui cara IVF sebenarnya lebih kurang 30% atau 40%. Tak sampai 50 ataupun lebih kurang daripada tu. Maybe 30 atau 20% saja. So sebab tu kalau pernah dengar ada pasangan ni nak cuba dapatkan anak melalui IVF, dia tak cuba kali pertama tau. Dia banyak kali cuba baru dapat satu. So basically sebenarnya IVF ni dia punya chances itu tidak tinggi, tetapi itu adalah peluang yang mereka ada untuk mendapatkan anak. So untuk orang yang untuk IVF ni biasanya dia akan cuba banyak kali baru berjaya. Saya rasa kalau saya tak silap Datuk Siti pun cuba banyak kali baru berjaya. Permaisuri Agong kita pun sama juga. Kalau saya tak silap anak dia tu pun dia dapat daripada IVF. Itu bukan first try, maksudnya banyak kali try baru dapat. Now, so kebaikan IVF daripada sini kalau awak nampak, dia membantu pasangan yang suka mendapatkan anak untuk mendapatkan anak. Dan yang kedua ni, membantu keluarga merancang bilangan anak. Contoh, kalau lah orang pakai IVF, dia bolehlah plan, aku nak anak, beza anak aku nak 3 tahun. Dia boleh plan, buat family planning. So kebaikan IVF ada dua yang saya nampak. Dua je. Nanti kalau jumpa yang lain tu, awak beritahu saya lah. Okay, dua adalah membantu untuk mendapatkan anak. Ketiga adalah dapat family planning. Dapat merancang bilangan. So maksudnya kalau bila merancang
bilangan anak tu sebenarnya satu, kalau untuk saya family planning ni kalau dalam Islam diharuskan. Satu adalah untuk menjaga anak tu punya, orang kata dia punya, ibu tu punya emosi. Satu, tak adalah tiap-tiap tahun. So ibu tu dia bolehlah menjaga emosi dia. Kedua adalah financial. Sebab nak besarkan anak ni memerlukan banyak duit kan. Now, keburukan. Dan keburukannya adalah kos tinggi, high cost. Sebab tu kalau saya tak silap, kalau lah untuk Permaisuri Agong, dia ada buat satu fund tau, nama dia TAF kot. TAF ni saya tak ingat lah, dia macam untuk pasangan-pasangan yang kurang mampu dan dia orang nak cuba buat IVF, so yayasan tu sponsor. Sebab satu tu harga dia dekat RM10,000 atau RM11,000 untuk cuba IVF ni. Okay, so kos dia adalah sangat tinggi. Dan kedua adalah kesan ubat kesuburan. Maksudnya untuk ibu ni untuk melakukan treatment IVF, first dia kena makan ubat hormon banyak. So ubat hormon ni dia ada side effect. Kalau macam saya dulu saya pernah makan ubat hormon sekali saya makan estrogen. Dia punya efek saya rasa dia mual tu macam too much. Maksud saya pregnant anak pertama mual tapi tak semual yang saya makan ubat estrogen tu. So ubat tu dia buat macam maybe sebab dia artificial kan, dia bukannya semula jadi hormon tu daripada badan kita. Jadinya dia buat kita rasa macam mual tu melampau dia muntah, lepas tu dia rasa macam tak sedap lah, macam dia punya efek tu untuk saya macam drama sikit lah. Now, ketiga, kalau kita tengok kat situ meningkatkan risiko kelahiran berganda. Yang ini kalau you guys perasan sebenarnya, kalau lah ibu tu susah nak dapat anak, doktor sebenarnya tak galakkan kalau embrio itu menempel sekali 2-3. Selalunya doktor akan galakkan satu je. Macam Siti Nurhaliza satu kan. Kalau katakanlah dah kuat maybe dia boleh paling kuat pun 2. So sebenarnya kalau kat sini dia punya risiko kelahiran berganda ni bukannya satu benda yang baik lah. Kita takut sebenarnya dia risiko untuk ibu tu lah, sebab ibu tu susah nak mendapatkan anak kan. So bila dia ada berganda tu maksudnya berganda kat sini lebih daripada 2, banyak. Sampai 8 tapi tak adalah. Okay, now seterusnya kalau kita kat situ adalah meningkatkan isu moral. Yang ni kita kat Malaysia tak ada tau. Ni bukan kat Malaysia. Maksudnya perasan tak kalau single mother dekat Mak Saleh kan, dia nak dapatkan anak tapi dia tak nak kahwin. So dia pergi dekat sperm donor, dia tengok katalog mana satu dia berkenan kan, dia ambil. Lepas tu dia ambil sperma, ovum dia senyawakan. Lepas tu dia masukkan balik dalam uterus. So senang kata IVF ni kalau kita dalam Islam, kalau kita kat Malaysia, IVF ni kita bagi untuk husband and wife. Maksudnya sperma dan ovum tu daripada suami isteri. Okay, so kalau kita kat Malaysia tak ada masalah. Tetapi kalau Mak Saleh, IVF dia orang bukan daripada pasangan suami isteri. IVF dia orang ada yang ovum itu daripada perempuan tu, tapi sperma itu adalah daripada orang lain. So bila lah macam tu, dia akan mewujudkan isu moral. Sebab tu kat sini kita kata isu moral dan perundangan jika bayi yang terhasil itu daripada sperm donor. Sebab tu pernah dengar tengok cerita Mak Saleh tak yang ada student overseas, student tu dia dermakan dia punya sperma, sebab kalau derma sperma dia orang dapat duit kan. Dan student universiti ni biasanya orang suka sebab IQ tinggi lah kan. Pernah dengar tak ada satu drama yang filem yang dia buat, sebenarnya dia donate dia punya sperm. Yes, tak ingat apa cerita dia tu. Dia boleh hasilkan anak 200 beratusan dengan sperma dia. Tak ingat lah, tapi yang saya dengar Big Bang Theory. So sebenarnya sperma tu, orang yang mendermakan sperma tu, untuk saya dia ada satu isu moral. Sperma yang dia dermakan tu, maybe dia boleh hasilkan anak daripada sperma dia tu adalah dekat berpuluh, beratus. Kalau dia rajin derma dan orang tu semua berkenan dengan sperma dia, sebenarnya anak-anak dia tu ada banyak. So dia punya isu moral kat situ, kalau tiba-tiba anak tu kahwin dengan anak dengan sendiri macam mana? So itu yang kita panggil dia sebagai isu moral dia. So itu sikit lah bahayanya sikit orang kata IVF. Yang ni tak pernah keluar lagi soalan periksa tau. So do you have any question? Ada tak masalah? Saya punya ni memang sadaqallahul azim. Awak ada masalah tak? Do you have any problem? Stop sharing Ada tak? Tak ada Kalau tak ada, saya nak tunjuk dekat sini. Saya rasa saya sekejap. Saya berhenti dulu sampai kat sini. Saya minta maaf, saya kena stopkan awal. Nak frust tapi benda luar kawal. So benda luar kawal tu saya tak boleh buat apa tau. Sorry Yang ini ni saya bagi dia punya jawapan ni tadi. This one, sian saya. This one ni saya bagi kat dalam grup. Okay. So siapa yang dah hilang kertas tu saya tak marah sebab benda tu dah lama.
So saya photo state. So kepada yang kurang lulus hari tu, tak lulus hari tu, kerja korang salin balik daripada soalan struktur tu sampai soalan esei. Lepas tu hantar kat saya minggu depan. So untuk jawapan soalan objektif tu nanti saya share dalam group, so you guys boleh buat sendiri. Is it okay for you? Sebab saya rasa saya nak bergerak ke modul yang lain. Soalan struktur tu kita assume korang boleh buat sendiri. Okay tak? So saya nak berhenti lah, macam tak best lah macam ni. Tapi tak adalah sedih Okay, sangat cikgu. sebab saya dah ready bahan kan. So bila dah ready bahan tu maksud saya kita okey lah. Nak sedih sebenarnya, tapi benda luar kawal ni saya malas nak layan perasaan. Okay, so saya minta maaf atas segala salah dan silap. Sorry yang excited hari ni masuk tapi sekejap. Okay, tapi tak apalah, tak dapat banyak, sikit pun jadilah. So itu sahaja untuk malam ini. So minta maaf, thank you so much for those yang sudi join kelas. Okay, itu saja. Assalamualaikum semua. Sorry. Okay, bye semua, bye. Baik cikgu, terima Okay, bye kasih. semua. Thank you. Bye Nani. Thank you Zia. Thank you Oji. Sorry tau. Okay, thank you Akish. Sorry. Semua saya minta maaf tau. Okay, sorry. Okay, Assalamualaikum semua. Saya off Off semua. Baik. Dah tidurlah awal. Saya rasa dia orang suruh kita tidur awal lah. Okay, bye. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Bye Awin. Stop recording. Cikgu kejap. Oh, ada ke? Okay. Apa tu?